إسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik selama-lamanya. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dihidupkan sehingga hari ini dan menghirup oksigen, dan kita diberi masa, kita diberi peluang untuk kita bertaubat, untuk kita baiki diri sebelum kita berpindah ke negara akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Yang mana umumnya kita mengetahui bahawa di padang mahsyar itu satu hari di sana bersamaan dengan 1000 tahun di sini. Subhanallah, astagfirullahalazim. Allahu Akbar, subhanallah. Tama-tamanya insya-Allah izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang fajir, lagi banyak dosa ini. Mudah-mudahan ditaubatkan semua dosa-dosa saya. Mudah-mudahan para pendengar yang dikasihi sekalian mendapat hidayah, mendapat taufik yang sempurna untuk menerima kebenaran di akhir zaman, insya-Allah. Pada pagi ini saya akan memperkatakan satu tajuk yang besar, insya-Allah, iaitu mengenali Imamul Mahdi sebenar dan Imam Mahdi palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda kemunculan atau kezahiran Imam Mahdi itu adalah apabila ramai orang membicarakan atau memperkatakan perihal Imamul Mahdi. Dan terbuktilah pada hari ini, sama ada melalui ceramah-ceramah, kalau dulu di masjid, di surau, lalu YouTube, dan di mana sahajalah ramai ustaz-ustaz, da'i, para ulama, tuan guru membicarakan persoalan Imamul Mahdi. Ini adalah tanda dekatnya akan kezahiran Imamul Mahdi. Tapi walaupun kita bahasakan dengan kata-kata dekat, tetapi Imamul Mahdi ini akan zahir di penghujungnya. Makna selagi dunia ini belum nazak lagi, belum begitu huru-hara lagi, maka Imam Mahdi belum akan zahir lagi. Di antara tanda-tanda lagi kezahiran Imam Mahdi itu adalah bila mana berlakunya pertikaian dan perbezaan pendapat antara umat Islam, antara ustaz-ustaz, antara da'i, antara ulama. Perbezaan pendapat antara umat Islam yang luar biasa sehingga membawa kepada persengketaan dan tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubashirukum bil Mahdi yub'asu ala ikhtilafin 'anil nas waz-zalazil fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at jawran waz-zulman yarda anhu sakinus samai wa sakinul ard." Rawahul Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku membawa berita baik, iaitu khabar busyra kepada kamu tentang Al-Mahdi yang bangkit di tengah-tengah pertikaian manusia dan kekacauan. Lalu ia memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama, sebagaimana bumi itu dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Ia diredai oleh penduduk langit dan penduduk bumi." Hadis riwayat Ahmad. Di antara hikmah besar kenapa disebut ciri-ciri Imam Mahdi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk apa? Untuk membezakan antara Imam Mahdi sebenar dan Imam Mahdi palsu. Dengan kata lain, untuk menegaskan bahawa apabila seseorang itu mempunyai ciri-ciri yang tepat 100% sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bolehlah ia mendakwa bahawa seseorang itu adalah Imamul Mahdi. Ia bukanlah sebagaimana sebahagian orang yang menyangka, yang beranggapan tidak boleh
menentukan seseorang itu sebagai Imamul Mahdi. Hujahnya, persoalan Imam Mahdi ini pada dasarnya tidaklah termasuk persoalan akidah yang pokok, di mana tidak ada dalam rukun iman. Tak ada persoalan Imam Mahdi dalam rukun iman, tak ada. Dan tidak termasuk dalam rukun Islam. Walaupun hadis berkaitan Imam Mahdi termasuk dalam khabar mutawatir maknawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Asqaf iaitu man kazaba bid dajjal faqad kafar wa man kazaba bil mahdi faqad kafar. Siapa yang mendustakan kemunculan dajjal, iaitu pendusta besar, sesungguhnya dia telah kufur. Dan sesiapa mendustakan al-mahdi, dia telah kufur. Hadis ini adalah hadis yang tarafnya, statusnya khabar mutawatir maknawi. Tetapi yang dikatakan kufur itu apabila Imam Mahdi telah benar-benar zahir, maka ketika itu wajib untuk menerimanya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi. Berbalik kepada menentukan seseorang itu sebagai Imamul Mahdi, sekiranya ada ciri-ciri pada seseorang itu hanyalah 20%, sila ambil perhatian, atau 50%, atau 90%, atau 99%, iaitu gambarannya hanya berbaki satu saja. Poin lain, ciri-ciri lain, semuanya dah tepat, dah kena dah, sesuai dengan hadis Nabi. Ada satu yang tak kena, maka sebenarnya secara automatik tertolak. Macam itulah keadaan. Itu bukan Imam Mahdi yang sebenar. Imam Mahdi yang sebenar, dia mesti ciri-cirinya menepati hadis Nabi SAW 100%. Dan dengar molek-molek, di antara hikmahnya lagi, kenapa disebut ciri-ciri sebenar Imam Mahdi dalam hadis adalah untuk memberitahu bahawa Imam Mahdi itu boleh dikenali, boleh diketahui identitinya yang sebenar, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut sesuatu yang sia-sia. Ada ciri-ciri sekian ciri-cirinya, tapi Imam Mahdi tak boleh dikenali, tak boleh diketahui, tak boleh jumpa, tak boleh kenal identitinya. Mana mungkin? Sebab Nabi tak buat kerja sia-sia, tuan-tuan. Maka di antara ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar, wajahnya cantik, handsome, lawa, sebagaimana digambarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdi min waladi ibnu arba'ina sanatan ka'anna wajahu kawkab ad-durri fi ghadhihi al-ayman khal aswad. Sehingga akhir hadis. Akhrajahu al-Hafiz Abu Nuaim fi sifatil Mahdi. Kata Nabi SAW bahawa Imam Mahdi itu adalah dari keturunanku, iaitu usianya dalam 40-an. Ini ada perbahasan panjang. Usianya dalam 40-an. Seolah-olah wajahnya bagai bintang yang bercahaya. Mana wajahnya bercahaya. Di sebelah pipi kanannya ada tahi lalat. Tahi lalat yang hidup. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dalam kitabnya Sifatil Mahdi. Hujah yang kedua, An Abi Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir alaihi wassalam qala su'ila Amirul Mu'minin Aliyun alaihi salam an sifatil Mahdi faqal huwa sya'abun marbu' hasanul wajhi yasilu sya'ruhu ala minkabayh. Iaitu Imam Mahdi ini seorang yang muda, yang mana dikatakan marbu', iaitu ar-rajul bainatul wal qasar. Maknanya nak kata dia ini tidak tinggi dan tidak rendah, sederhana tinggi. Hasanul wajhi, wajahnya cantik, tampan. Yasilu sya'ruhu ala minkabayh, iaitu rambutnya sampai ke bahunya. Maknanya Imam Mahdi ini handsome. Jadi kalau ada orang kata dia Imam Mahdi, dia mengaku Imam Mahdi, tapi wajahnya tak handsome, tak lawa, mukanya macam beruk makyeh atau separuh beruk makyeh, maka ia bukanlah Imam Mahdi yang sebenar. Itu Imam Mahdi palsu. Sebab hero akhir zaman mesti lawa, mesti handsome, mesti cantik. Dan lagi,
tidaklah semata-mata cantik tu Imam Mahdi, mestilah menepati, saya dah bagi tahu tadi, menepati ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis 100%. Bukan handsome je Imam Mahdi, bukan macam tu. Seterusnya, hidungnya mancung. Artinya kalau hidungnya peset, itu bukan Imam Mahdi. Dan satu lagi, kalau hidungnya semata-mata mancung sahaja, kan, itu yang lainnya tidak menepati ciri-ciri yang disebutkan oleh hadis, maka itu tetaplah bukan Imam Mahdi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu fi akhir zaman rajulun min itrati syabun hasanul wajhi aknal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jawran wa yamliku kaza wa kaza 7 sinin. Akhrajahu Imam Abu Amru Ad-Dani fi sunanihi. Artinya, akan ada di akhir zaman nanti seorang lelaki, keturunanku, seorang yang muda, yang tampan, hasanul wajhi, aknal anfi, hidungnya mancung, yang memenuhi bumi itu dengan adil dan saksama, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan juga penindasan. Dan dia memerintah sekian-sekian. 7 sinin dikatakan 7 tahun. Akhrajahu al-Imam Abu Amru Ad-Dani dalam sunannya. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahawa hidung Imam Mahdi ini dia mancung. Ini satu perkara saya nak bagi tahu yang tersurat dan tersirat. Apabila dikatakan hidung Imam Mahdi itu mancung, pernyataan ini adalah tanda bahawa Imam Mahdi itu lahir dari kalangan orang atau kaum yang umumnya hidungnya tidak mancung. Ambil perhatian. Jika tidak, masakan perkara ini perlu disebut oleh Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Kerana bangsa Arab memang diketahui umum memiliki hidung yang mancung-mancung belaka. Terlalu jarang atau boleh dianggap pelik jika dikatakan ada orang Arab yang hidungnya tidak mancung atau pesek. Jadi maksud tersiratnya Imam Mahdi itu benar-benar lahir di negara Ajam. Macam tu rahsianya. Panjang lagi saya nak bahas. Jadi kalau saya nak cerita satu-satu dalil-dalil ni mau 2 jam pun tak habis. Seterusnya, ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar. Giginya agak berjarak. Tetapi, ambil perhatian, tidak menafikan kecantikannya. Walaupun agak berjarak, tidaklah berjarak sangat. Berjarak sedikit saja. Kata Nabi SAW, la yab'athannallahu rajulan min itrati afraqa as-sanaya ajlad jabhah, sehingga akhir hadis. Akhrajahu al-Hafiz Abu Nu'aim al-Asbahani fi awalihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mengutus seorang lelaki daripada keturunan Nabi SAW. Afraqa as-sanaya, di mana giginya agak berjarak sedikit, tapi cantik. Ajlad jabhah, dahinya luas. Sehingga akhir hadis. Jadi maknanya, realitinya kalau sekarang ini ada orang mengaku dia tu Imam Mahdi, giginya semua rapat-rapat je, itu automatik bukan Imam Mahdi. Walaupun kita nampak 80% dah betul, 90% dah betul, itu bukan Imam Mahdi sebenar. Itu Imam Mahdi lawan sebenar, palsu lah. Itu Imam Mahdi palsu lah. Seterusnya, dahinya luas. Tadi saya sebut je lah, ajlad jabhah dalam hadis sebut. Dahinya luas. Bukan semata-mata dahi luas. Jangan ingat, tuan-tuan ingat, oh ini hidung mancung, dahi luas, kemudian handsome, ini Mahdi. Bukan, belum lagi. Saya kata mesti menepati ciri-ciri Imam Mahdi sebagaimana disebut dalam hadis 100%. Bukan 80%, bukan 90%, bukan 99%, 100% tuan-tuan. Hujah seterusnya. Tempat mula zahirnya adalah di Madinah. Bukan tempat dilahirkan, ambil faham elok-elok. Tetapi tempat mula keluarnya Imam Mahdi dari alam ghaib itu adalah di Madinah. Maknanya kalau Imam Mahdi itu mula zahirnya, mula munculnya dari alam ghaib itu dari Malaysia, bukan. Munculnya di Indonesia mula-mula, bukan. Di Malaysia pun bukan. Di Indonesia pun bukan. Di Pakistan pun bukan. Tempat mula zahirnya di Madinah. Tempat mula zahir
dari alam ghaib, bukan tempat dia dilahirkan dari perut maknya. Ambil perhatian. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam qala Al-Mahdi mauliduhu bil Madinah min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasmuhu ismun Nabi wa muhajarahu Baitul Maqdis. Sampai habis hadis tadi. Jadi Imam Mahdi ni tempat lahir dengan maksud tempat zahirnya, tempat mula zahir itu di Madinah. Dia daripada Ahlul Bait. Maknanya Imam Mahdi ni Ahlul Bait. Kalau bukan Ahlul Bait, bukan Imam Mahdi lah. Dia Ahlul Bait. Dengan syarat memenuhi semua ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Namanya seperti nama Nabi Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dan tempat dia akan hijrah, tempat dia akan menetap nanti antaranya ialah Baitul Maqdis. Sekali lagi saya ulang, sekiranya Imam Mahdi itu tempat mula zahir munculnya, sama ada di Indonesia atau Malaysia atau Singapura atau Pakistan, ia bukan Imam Mahdi yang sebenarnya. Ambil perhatian, kena faham molek-molek. Jadi untuk meringkaskan kuliah saya ini, saya akan bacakan secara ringkas sistem point. Tuan-tuan boleh mengkajinya. Boleh rujuk kepada hadis-hadis yang terdapat dalam banyak kitab, insya-Allah. Seterusnya, gigi serinya bercahaya. Gigi serinya yang depan ni bercahaya. Kita nampak ada macam cahaya. Jadi kalau kita jumpa Imam Mahdi yang dia tu mengaku Imam Mahdi, giginya pun tak cantik, tak ada cahaya, itu bukan Imam Mahdi. Itu Imam Mahdi palsu. Lebih-lebih lagi kalau Imam Mahdi tu yang dikatakan Imam Mahdi giginya rongak ke atau tak cantik ke, itu dah tentu-tentulah bukan Imam Mahdi yang sebenar. Kemudian lagi, Imam Mahdi ini warna kulitnya macam kulit Arab. Macam kulit Arab. Kalaulah dia sebenar-benarnya bangsa Arab, jadi Nabi tak perlu bagi tahu warna kulitnya macam kulit Arab. Dah tentulah kulit Arab. Tapi oleh kerana dia bangsa Ajam, maka hadis menyebut warna kulitnya macam kulit Arab. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi rajulun min waladi wajhuhu kal kaukib ad-durri al-launu launul arabi wal jismu jismu Israili. Dan sampai habis hadis dikeluarkan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim fi Manaqib al-Mahdi. Artinya dari Huzaifah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Al-Mahdi itu seorang lelaki daripada keturunanku. Wajahnya bercahaya. Warna kulitnya al-launu launul arabi. Warna kulitnya macam kulit Arab. Maknanya dia bukan bangsa Arab. Sebab kalau dia dah warna orang dia bangsa Arab, tentulah warna kulit dia automatik macam orang Arab. Wal jismu jismu Israili. Dan badannya bentuknya macam badan orang Israel. Tapi dia bukan Bani Israel. Kena ambil perhatian. Jadi kita dapat dah ciri-ciri Imam Mahdi sebenarnya. Maknanya dia bukan daripada bangsa Arab. Siapa yang mengatakan dia bangsa Arab, itu automatik. Kena berani, nyata, jelas, terang lagi bersuluh. Itu bukan Imam Mahdi sebenar. Imam Mahdi yang sebenar, dia bukan dari bangsa Arab. Tetapi itu besar. Dia keturunan Arab. Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Sebab itu di Nusantara ni banyak keturunan Ahlul Bait. Yang saidnya, habaibnya. Dalilnya, Anzar, An Abdullah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tazhabu ad-dunya, hatta yamlikal araba rajulun, min ahli baiti, yuwati usmuhu ismi. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dunia ini tidak akan berakhir. Yakni dunia ini tak akan berlaku kiamat. Sehinggalah bangsa Arab, ambil perhatian, sehinggalah bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki. Dia tak kata dipimpin oleh orang Arab. Laki-laki dari keluargaku. Makna keturunan Nabi yang namanya menyerupai namaku. Maknanya apabila bangsa Arab dikuasai, dipimpin oleh seorang laki-laki, maknanya laki-laki itu adalah bukan daripada bangsa Arab. Cuma dia keturunan Arab. Ada keterangan nanti yang lain lagi, insya-Allah. Dan untuk menguatkan hujah, sebab itu satu negara yang mula-mula diserang oleh Imamul Mahdi itu adalah negara Arab. Jadi dia bukan bangsa Arab, dia keturunan Arab.
Sebab di akhir zaman ni bangsa Arab ni dah rosak. Jadi tuan-tuan boleh mengkaji lagi. Maknanya kalau diorang kata, wah ni Imam Mahdi ni bangsa Arab. Ramai yang kata macam tu. Ramai ustaz, ramai da'i, ramai ulama' kata macam tu. Tetapi saya berpegang kepada pandangan Mujaddid kurun yang ke-14 Fatah At-Tamimi, yang mendapat ilham, yang memahamkan daripada hadis-hadis bahawa sebenarnya dikukuh dengan hadis-hadis lain Islam akan bangkit daripada timur dan banyak lagi lah. Dan hadis tadi menyebut, dia bagi isyarat bahawa seorang lelaki akan menguasai bangsa Arab. Lelaki itu makna bukan bangsa Arab lah. Macam di Malaysia ni, satu lelaki akan menguasai bangsa Cina. Makna lelaki itu bukanlah bangsa Cina. Seterusnya ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar. Alis matanya terpisah, bukan bercantum. Jadi kalau bercantum, bukan Imam Mahdi yang sebenar. Akhlaknya 100% sama seperti Nabi SAW. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100% sama. Jadi bila zahir nanti Imam Mahdi, kita boleh melihat. Maknanya akhlak Imam Mahdi itu sama seperti akhlak Nabi SAW. Daripada Abi Ishaq. Qala Ali alaihi salam. Wa nazara ila ibnihi Al-Hasan. Faqala, inna ibni haza sayyid. Kama sammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju min sulbihi rajulun bi ismi nabiyyikum yusbihuhu fil khuluqi wala yusbihuhu fil khalqi. Rawahul Baihaqi fil ba'thi an-nusyur wan nusyur. Daripada Abi Ishaq katanya, telah berkata Sayyidina Ali alaihi salam apabila melihat kepada anaknya Al-Hasan, maka dia berkata, sesungguhnya anakku ini haza sayyid. Sayyid ni mana? Sayyid ni mana keturunan Nabi lah. Ahlul Bait. Tuan Sayyid. Kama sammahu an-Nabi. Sebagaimana menamakannya oleh Nabi SAW. Sayakhruju min sulbihi, akan keluar daripada sulbinya ini rajulun, seorang lelaki. Bi ismi nabiyukum. Bi ismi nabiyukum, iaitu dengan nama apa? Dengan nama Nabi. Jadi Muhammad lah. Muhammad bin Abdullah. Yang mana akhlaknya sama seperti Nabi. Akhlaknya 100%. Bukan 90%. 100% akhlak sama seperti Nabi. Tetapi tidak menyerupai dalam bentuk wajah Nabi. Wajahnya tak seperti Nabi. Tapi lawa, handsome. Akhlaknya 100%. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Ba'su wan Nusyur. Seterusnya, nama Imam Mahdi tadi, dan disebutkan namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Ibnu Al-Yaman daripada Nabi SAW yang menyebut bahawa fa'innahu al-Mahdi wa ismu Ahmad bin Abdullah. Ismuhu Ahmad bin Abdullah. Artinya nama ni ada dua. Satu Muhammad, satu Ahmad. Dua-dua tu betul berlaku. Jadi gelaran bagi Imam Mahdi ni adalah Abu Abdullah. Dia mempunyai salah satu anak, dia punya anak yang bernama Abdullah. Artinya Imam Mahdi ni sudah berkahwin. Maknanya kalau ada orang mengaku bahawa dia tu Imam Mahdi tapi belum berkahwin, itu Imam Mahdi palsu. Dan dia kalau tak ada anak, itu Imam Mahdi palsu. Kunyah bagi Imam Mahdi ni adalah Abu Abdullah. Nama Imam Mahdi ni Muhammad. Penjelasan yang selalu diulang-ulang. Sama ada oleh Nabi SAW ataupun di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dan sesungguhnya kunyah atau gelaran Imam Mahdi ni banyak. Salah satunya seperti yang disebut oleh hadis, iaitu Abu Abdullah. Sempena nama salah seorang anak lelakinya yang bernama Abdullah. Gelaran seperti ini lazim, biasalah terdapat di kalangan bangsa Arab. Sama ada masa dulu ataupun sekarang. Seterusnya, ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar. Jadi Imam Mahdi yang sebenar ini dilahirkan di Nusantara, iaitu di sebelah timur Mekah. Maknanya ia berbangsa Ajam. Itu kita dengar ramai ustaz-ustaz menyatakan kehebatan bangsa Melayu, Bani Jawi. Cuba tengok YouTube ceramah-ceramah mana. Ramai orang kata Islam, bangsa Melayu akan jadi empire. Bangsa Melayu ni hebat sejarahnya.
Kalau kita buka website, kita Google, sana ada dekat lebih 500,000 misteri bangsa Melayu, misteri Bani Jawi, sejarah kedatangan Islam di Nusantara, di Jawa. Syekh Jamadul Kubra ni, sejarahnya, Azmat Khan. Itu semua Ahlul Bait belaka tu. Cumanya boleh jadi yang berceramah ini yang mengatakan kehebatan bangsa Melayu, tetapi boleh jadi tidak mengetahui siapa sebenar tokoh Melayu tersebut. Maka saya nak kongsi berita besar ini bahawa tokoh Melayu atau Bani Jawi atau disebut sebagai tokoh dunia lah sebenarnya adalah Fatah Tamimi dan Imam Mahdi. Fatah Tamimi dari Malaysia dan Imam Mahdi dari Indonesia, Jawa Tengah. Dua-dua ini sebenarnya adalah Ahlul Bait dan keturunan Nabi SAW. Kerana itulah dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Said Hasan Ali An-Nadwi menyebut bahawa sayakunu akhiru zaman yazharul Islam fil adil syar. Islam di akhir zaman nanti akan mulanya daripada sebelah timur. Islam akan zahir daripada belah timur. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran. Dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 140, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan, kekuasaan itu, kami, kata Allah, pergilirkan di antara manusia sebagai pengajaran. Jadi kini giliran bangsa Melayu untuk menjadi empire. Bukan kekuatan ekonomi, bukan kekuatan senjata, walau itu pun diperlukan. Tapi kekuatan yang paling utama adalah kekuatan takwa. Etnik Melayu baru, kekuatan takwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, ada jalan keluar, insya-Allah. Kembali kepada memperkatakan tentang ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar, supaya kita dapat bezakan yang sebenar macam ni, yang palsu macam ni. Jadi kalau ada setakat hidung mancung, saya ulang balik, hidung mancung, kemudian lagi Allahumma salli, wajahnya lawa contohnya, bangsanya ajam, tetapi belum cukup ciri-cirinya 100% sama macam dalam hadis, itu masih lagi bukan Imam Mahdi yang sebenar. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Di antara golongan yang kononnya yang faham dan memahami hadis sahih, terutamanya yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, khususnya bab Imam Mahdi dan Fatah Tamimi, mereka jugalah merupakan golongan yang diperangi oleh Imamul Mahdi, iaitu golongan Wahabi. Golongan ini seolah-olah alim, tahu hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, seolah-olah baru bertemu dengan hadis yang sahih. Jadi mereka ini berani untuk memperkecilkan dan mengkritik ulama-ulama hadis yang mu'tabariyah di zaman salafus salih. Sebab itu kita lihat pada hari ini ulama-ulama Wahabi ini banyak menilai berkaitan dengan sanad hadis Imam Mahdi, tetapi dalam masa yang sama tidak memperjuangkan Imam Mahdi. Dalam arti kata tidak mencari jemaah kebenaran, identiti dan susuk sebenar siapa Imam Mahdi ini. Seolah-olah nak kata kita tunggu je Imam Mahdi datang, kemudian kita ikut. Inilah saya istilahkan sebagai golongan mental exercise. Bahkan diberitakan oleh ulama bila mana Imam Mahdi zahir di Mekah, antara yang hendak membunuhnya adalah pemimpin daripada kalangan Arab yang berfaham Wahabi. Kata Nabi SAW, taghzuna jaziratal Arab fayaftahu hallahu summa Faris fayaftahu hallahu summa taghzuna Rum fayaftahu hallahu summa taghzuna Dajjal fayaftahu hallahu atau kama qala. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, kamu Imam Mahdi akan memerangi tanah Arab, lalu Allah memberikan kemenangan, dan kemudian kamu akan memerangi tanah Parsi, lalu Allah memberikan kemenangan. Kemudian kamu akan memerangi tanah Rom, lalu Allah memberikan kemenangan. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, lalu Allah memberikan kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Itu dalil mengatakan bahawa Imam Mahdi ini di akhir zaman akan memerangi golongan Wahabi dan Syiah antara lain, selain daripada Sufiani.
Golongan Wahabi ni tuan-tuan selalu mempertikaikan status hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi dan Fatah At-Tamimi. Seolah-olahnya mereka yakin sungguh bahawa hadis-hadis tersebut adalah daif. Banyak yang daif. Bahkan ada yang mengatakan, yang berani mengatakan satu saja yang sahih. Terutamanya hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Sedangkan mereka ini tidak pernah bertemu dengan perawi-perawi hadis dan hanya bersandar kepada ulama-ulama mutaakhirin ataupun ulama kontemporari. Ini sangatlah jauh kedudukan mereka untuk dibandingkan dengan kedudukan ulama-ulama hadis yang muktabar, yang bertakwa, yang beramal dengan ilmunya dan yang menghafaz ratusan ribu hadis beserta sanad-sanadnya. Tiba-tiba kita ni, na'udzubillah, umat Islam di akhir zaman lebih percaya kepada ustaz-ustaz Wahabi yang jauh tidak maksumnya berbanding dengan ulama-ulama salafus salih yang juga dikatakan tidak maksum. Jadi soalannya kita nak ikut ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang sekarang ini tidak maksum ataupun mengikuti ulama-ulama muktabariyah yang menghafal ribuan hadis, bahkan sejuta hadis pun ada yang menghafalnya beserta dengan sanad. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita nak ikut yang mana satu? Inilah namanya fitnah di akhir zaman. Umum mengetahui, semua orang tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Dan khususnya di akhir zaman kita ini. Ini sebagai contoh. Golongan yang benar sekarang ini dianggap sesat. Tiba-tiba bila sampai masanya, terbongkarlah rahsia. Maka terkejutlah mereka. Terkejut gila namanya. Sebab itulah kita tak boleh sombong. Mudah sangat cakap orang sesat. Mudah sangat cakap orang tak betul. Macam ilmu kita hebat sangat. Tiba-tiba bila dah sampai, terbongkar semuanya. Rupanya Imam Mahdi itu bukan daripada bangsa Arab. Tapi keturunan Arab. Ahlul Bait. Oleh kerana dah berlalu banyak masa tuan, sekarang saya ringkaskan ya insyaAllah. Ciri-ciri Imam Mahdi palsu. Tadi saya dah bagi tahulah. Contohnya, dia kata Imam Mahdi tu ini ciri-ciri Imam Mahdi palsu. Dia tak handsome. Umurnya sekarang 26 tahun. Seorang yang bernama Muhammad Ihsan daripada Bogor, Indonesia, mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Kemudian buat gambar-gambar kartun sekarang ni. Jadi saya berdoa, mari kita berdoa agar orang ni dia mendapat hidayah, bertaubat. Umur baru 26 tahun. Mengaji aerospace. Lepas tu mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Subhanallah. Jadi mari kita berdoa supaya dia ni kembali ke berjalan yang benar. Umur baru 26 tahun. Muka pun biasa-biasa saja. Kalau nak katakan ciri-ciri apa semuanya, tak ada satu pun yang boleh dikatakan sama dengan kehendak hadis Nabi SAW. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi palsu lagi. Berjuang seorang-seorang tanpa Fatah Tamimi. Sedangkan berbaiat dengan Fatah Tamimi itu wajib. Dia orang kanan Imam Mahdi. Jadi kalau Imam Mahdi yang palsu ni, dia tak ada Fatah Tamimi. Dia seorang-seorang je. Lone Ranger. Tu tak betul. Ciri-ciri Imam Mahdi palsu lagi. Dia tak ada ilmu. Orang biasa. Tiba-tiba dalam satu malam pandai semua. Sebenarnya bukan begitu. Yang diistilahkan dalam satu malam tu maknanya disiapkan semua kelengkapan jamaahnya oleh Fatah At-Tamimi yang telah berjuang lebih 40 tahun. Menjadikan semua role model dan akhirnya diserahkan kuasa nanti, kuasa negara kepada Imamul Mahdi beserta dengan tentera-tenteranya. Semua dah siap dah. Itu maksudnya di salah satu malam. Imam Mahdi ni gaib. Dan gaib tu dia semua dah komplit dah. Jadi bila zahir tak lama lah, masa satu malam je lah. Itu maksud sebenarnya. Kemudian lagi Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi terlibat dengan Perang Dunia Ketiga. Imam Mahdi tidak terlibat dengan Perang Dunia Ketiga. Dia terlibat dengan Perang Malhamah Kubra. Perang yang sebenar. Perang ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian Imam Mahdi yang tak betul, yang palsu ni. Bila dia datang, kita ikut. Dia yang mula-mula tentera Imam Mahdi 313. Jadi kalau kita tunggu Imam Mahdi baru kita ikut, tentulah ramai yang akan ikut, betul tak? Logik tu gitu. Imam Mahdi datang baru kita ikut. Tentulah berjuta-juta akan ikut. Ini bukan berjuta, 313 ada permulaannya. Kerana semua itu adalah wali belaka. Jadi orang yang mengatakan tunggu Imam Mahdi datang baru kita ikut adalah tak betul. Lagi ciri-ciri Imam Mahdi palsu. Ada yang kata Imam Mahdi datang dari Malaysia. Salah. Saya pun tak pernah kata. Saya tak pernah kata pun. Ini salah faham yang besar. Satu lagi, Imam Mahdi palsu mengajak orang kepada membesarkan sains
dalam bentuk kartun-kartun. Kalau bukan dalam bentuk kartun ke membesarkan sains, itu pun bukan. Imam Mahdi ni memang pakar dalam bidang sains ke bidang apa pun, dia adalah pakar. Dia adalah khalifah, dia adalah mujadid, dia adalah ketua wali. Dia seorang pemimpin yang yang sempurna. Dia beri karamah yang besar-besar untuk mengalahkan musuh. Ada yang menganggap Imam Mahdi ni tak reti sains, tak reti. Semua dia reti, insya-Allah. Semua dengan izin, dengan kuasa Allah SWT. Kemudian ciri-ciri ajaran sesat Imam Mahdi palsu ni. Siapa nak jadi tentera atau kena daftar pula, beri nama untuk sesat. Tak betul ni semua ni. Sekarang ni berlaku yang semasa terkini ni. Sedangkan tentera Imam Mahdi adalah pilihan atas pilihan Tuhan yang menentukan siapa dia, orang yang tinggi takwanya, yang layak, yang akhlaknya luar biasa, insya-Allah. Kemudian ada pula menyebut Imam Mahdi ni dia ada main WhatsApp pula macam kita ni. Subhanallah. Lepas tu Imam Mahdi pula guna emoji pula, boleh senyum, boleh pelekeh orang, boleh perli-perli orang. Itu Imam Mahdi apa tu? Itu tak betul tu. Itu Imam Mahdi palsu lah tu. Lagi ciri-ciri Imam Mahdi palsu. Dia sekarang berjuang secara sembunyi-sembunyi, sedang menyorok dari musuh. Sebenarnya Nabi Isa itu diangkat ke langit, ghaib. Imam Mahdi juga ghaib. Dia akan zahir, sebab tu dalam hadis menyebut dia akan zahir, dia akan muncul, zahir muncul. Tu tanda dia ghaib lah tu. Ataupun Imam Mahdi palsu ni hanya kita nak mengesahkan dia Imam Mahdi sekadar mimpi saja. Saya dah bagi tahu kena 100% ciri-ciri sama seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bukan sekadar mimpi saja. Walaupun mimpi 80% betul, walaupun 100% betul, tapi mimpi saja. Itu belum boleh lagi didakwa sebagai Imam Mahdi sebenar. Itu Imam Mahdi palsu. Dia kena ada semua ciri-ciri. Dengan hidung mancungnya, dengan lawanya, dengan dia bangsa ajamnya daripada timurnya. Dia ada orang kanannya, Fatah At-Tamiminya. Giginya, berjaraknya, gigi serinya, bercahayanya. Ada berjanggut lagi. Dan Imam Mahdi palsu ni nama dia Muhammad Ihsan Ad-Findar. Salah satunya. Daripada sekian banyak Imam Mahdi palsu ni. Dia dikuasai oleh jin. Sekarang ni syaitan boleh menjelma, jin boleh ganggu kita. Jadi ambil perhatian tuan-tuan, terutama anak-anak muda yang main WhatsApp ni. Jadi Muhammad Ihsan Ad-Findar ni yang berasal daripada Bogor ni, umur 26 tahun ni. Jadi saya sebut ini sebab bukan nak memalukan dia, tapi kita nak menagih, mudah-mudahan dia bertaubat, kembali ke perjalanan sebenar. Sebab Imam Mahdi palsu ni, kalau siapa yang tertipu ni, akhirnya akan ikut Dajjal tuan-tuan. Bila ikut Dajjal, subhanallah, na'udzubillah, itu satu bahana yang cukup besar di dunia ni. Imam Mahdi palsu dia mengesah dirinya sendiri. Sedangkan Imam Mahdi sebenar ditunjuk dan disahkan oleh Fatah At-Tamimi setelah dapat kuasa negara, kuasa daulah. Ni dia dah ada wibawa. Inilah sebenarnya Imam Mahdi. Baru orang boleh terima sebab wibawa dah ada. Jadi Imam Mahdi palsu lagi. Siapa pun tak kenal dia. Maknanya sia-sia je hadis Nabi yang menunjuk ciri-ciri Imam Mahdi sekian. Sampai sudah orang tak jumpa, orang tak kenal. Tiba-tiba muncul dia. Akan mereka kata dia ni tak ada ilmu, orang biasa. Dia ada ilmu. Dia belajar, dia pandai, dia cerdik, dia beramal, dia bertakwa. Bertaraf khalifah, mujadid, mujtahid, semua ada pada dia. Dan Imam Mahdi palsu lagi. Mula-mula bai'ahnya bukan di Mekah. Imam Mahdi ni bai'ahnya di Mekah. Dia adakah patut Imam Mahdi ni dibai'ah di Indonesia contohnya? Atau di Pakistan, atau di Malaysia sekalipun. Bukan begitu. Dibai'ahnya di Mekah pada mula-mulanya. Dan adalah mengatakan lagi bahawa Imam Mahdi palsu ni, Imam Mahdi ni datang zaman Nabi Isa AS. Ini pun tak betul. Imam Mahdi ni dia zahir atau muncul sebelum Dajjal lagi. Selepas Fatah Tamimi, step dia, kronologi dia, Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi baru Dajjal. Kemudian Imam Mahdi dia panjang umur. Jadi dia hidup sampai kepada zaman Nabi Isa AS. Bukan zaman Nabi Isa baru dia muncul. Kemudian barulah dia bersembayang bersama-sama dengan Nabi Isa AS. Tak lama sesudah itu barulah Imam Mahdi tu wafat. Macam tu cerita dia. Jadi tafsiran, ada ulama yang tafsir dulu yang dia kata bahawa Imam Mahdi ni zahir munculnya zaman Nabi Isa. Ya, Imam Mahdi ni ada zaman Nabi Isa, masih lagi ada, masih lagi hidup, masih lagi bersama dengan Nabi Isa. Bukan mula-mula dia muncul tu zaman Nabi Isa. Jadi kena faham tu sungguh-sungguh.
Imam Mahdi palsu bukan Ahlul Bait. Dan dia tak berani menyatakan nasab yang sebenar. Dan akhirnya, Imam Mahdi palsu ni tak ada ilmu, miskin, merempat, biasa-biasa, tak dikenali, tak ada siapa yang tahu langsung, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, kata mereka. Habis Nabi ceritakan ciri-ciri buat apa? Takkan retorik je. Jadi mesti ada hikmah. Antara hikmahnya mestilah ada, insya-Allah orang boleh tahu, iaitu mujadid lah, Fatah Tamimi yang tahu ciri-ciri macam ni. Sehingga akhirnya dia menyerahkan kuasa sebab dia kenal. Serahkan kuasa pada Imam Mahdi sebab dia kenal Imam Mahdi tu. Dia tahulah ciri-cirinya. Subhanallah. Saya nak bahas sikit lagi. Timur, jadi Imam Mahdi ini akan zahir. Maknanya dilahirkan di negara Nusantara ni. Jadi timur yang dimaksudkan sebelah sini ialah Malaysia dan Indonesia. Tak ada kawasan lain dekat dunia yang lebih layak dipanggil timur selain daripada Asia Tenggara inilah. Jika Khurasan, ini biasalah orang sebut ni. Jika Khurasan kita katakan timur, Nabi sudah menyatakan dengan jelas dalam beberapa buah hadis nama Khurasan tu. Dan tidak ada pula sebarang hadis yang menyatakan Khurasan itu sebagai timur. India, dengan elok, India, Afghanistan dan Pakistan tak boleh dikatakan timur kerana dalam hadis-hadis yang berkenaan juga disebutkan bahawa Raja India akan diperangi dan dikalahkan oleh pemuda Bani Tamim semasa dalam perjalanan mereka mencari Imam Mahdi. Jadi mustahil benua kecil India dapat dikatakan timur sebab India akan diperangi dalam perjalanan beliau menuju ke Mekah. Iraq dan Iran juga lebih-lebih lagi tidak layak dipanggil timur kerana negara berkenaan disebut dengan jelas dalam beberapa buah hadis dengan nama Kufah dan Ma Wara an-Nahar. Juga kadang-kadang disebut sebagai Parsi. Jadi mana dia negara lain yang benar-benar boleh dikatakan timur? Takkan Thailand, takkan Hong Kong, takkan China. Kerana di negara-negara berkenaan umat Islam adalah amat minoriti dan tidak akan mampu bangun menjadi kuasa pemerintahan untuk Imam Mahdi. Dan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa timur adalah kawasan hujung bumi ini yang manusia menerima Islam sebagai agama mereka. Maknanya Imam Mahdi ini sebenarnya adalah Ahlul Bait, keturunan Arab yang berbangsa Melayu. Bani Jawi memakai adat istiadat Melayu dan bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi bertuahnya bangsa Melayu pada akhir zaman ini. Tetapi sangatlah pandai bahasa Arab. Dia khalifah, dia menjadi alim, pemimpin yang sempurna. Jangan kata pula dia tak pandai bahasa Arab. Jadi kalau zaman dulu bertuahnya bangsa Arab kerana ada Nabi SAW. Tapi kini giliran Nusantara. Kita ada Fatah Tamimi dan Imam Mahdi. Ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Ada sejarahnya, ada dalilnya. Dan hujah yang cukup kuat. Kita tunggu nanti insyaAllah orang akan terkejut beruk. Sangat-sangat terkejut King Kong. Bila nampak betul rupanya Imam Mahdi ni dari Nusantara. Itu yang orang duk sibuk sekarang ni. Oh, Melayu hebat, Melaka hebat, itu hebat, sejarah hebat. Tokohnya tak tahu. Tokoh itulah Fatah At-Tamimi dan Imam Mahdi. Dan yang terakhir saya ringkaskan, cap kenabian pada bahunya. Kata sahabat radhiyallahu anhu, pada bahu Al-Mahdi terdapat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Suatu perkara yang amat tidak dipedulikan orang, cap kenabian Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada tengah-tengah dua belikat Imam Mahdi. Kalau dengan Nabi Muhammad dulu SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani meneliti tanda ini untuk mengesahkan kebenaran individu yang bernama Muhammad SAW. Apabila yang zahir itu mengaku dirinya Imam Mahdi, maka mintalah ditunjukkan cap kenabian itu dari belakang badannya. Jika benar, maka sahlah dia itu memang Imam Mahdi dengan mencukupi syarat-syarat 100%, bukan 90%. Jika tidak ada cap kenabian, maka bohonglah dia. Cap kenabian itu besarnya seperti telur burung merpati. Tulisannya berwarna hitam, huruf-hurufnya jelas. Bentuknya seakan-akan membojor keluar, melengkung. Dan bukan tatu. Tatu yang ditekan dengan alat oleh manusia. Dan cap kenabian itu bukan dibuat oleh manusia dan tidak akan padam selama-lamanya. Hanya Imam Mahdi dan Rasulullah SAW sahaja yang diberi keistimewaan mempunyai cap kenabian di belakang badan di antara dua belikat mereka.
Banyak lagi lah ciri-ciri Imam Mahdi yang benar. Sekurang-kurangnya kita tahulah sekarang ni ciri-ciri Imam Mahdi yang palsu. Ciri-ciri Imam yang palsu ni saya dedahkan penting. Sebab kalau kita tak dedahkan, mereka akan anggap itulah Imam Mahdi yang benar. Akhirnya mereka sesat. Dan sampai Dajjal datang, mereka ikut Dajjal. Boleh murtad. Orang yang ikut Dajjal ni murtad. Bukan dia setakat nak bagi fasik. Dia murtadkan. Na'udzubillah. Jadi sedikit sebanyak, marilah kita sama-sama cuba memahami. Oh, ini ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar, ini ciri Imam Mahdi yang palsu. Yang besarnya Imam Mahdi yang sebenar bukan dari bangsa Arab, tapi keturunan Arab, Ahlul Bait dari Nusantara. Islam akan bangkit bermula daripada timur. Ini adalah satu khabar gembira untuk bangsa Melayu. Tidak mustahil. Allahu Akbar. InsyaAllah akan jadi realiti. Jadi kalau tak percaya, pergi cari. Imam Mahdi yang bangsa Arab tu mana, nasab dia semua, ciri-ciri tu pergi cari. Cari, tunjuk buat mai, tunjuk nasab dia segala-galanya. InsyaAllah tak jumpa. Sebab Imam Mahdi tu satu, bukan banyak. Yang tipu tu banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Ampun maaf dia saya yang banyak dosa ini. Doakan saya selamat, sejahtera, kekal iman sampai ke akhirat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.